Selamat petang, Dr. Muhammad Nazri. Saya sangat berbangga kita dapat berjumpa hari ini dan untuk merakamkan bersama dengan British Media Publication House di atas kejayaan dan biografi masa dulu hingga sekarang. It's such an honour dapat jemputan sebegini hebat. So insyaAllah kita akan cuba yang terbaiklah untuk saya berkongsi dan mudah-mudahan penonton dan juga pembaca buku ensiklopedia akan dapat sama manfaat lah. Kita sama-sama berkongsi InsyaAllah. So untuk kebaikan bersama. Sama-sama. Betul-betul. Masa depan. Okey, Dr. Nazri, saya mohon Dr. Nazri memberikan sedikit penerangan, bukan penerangan ya, dengan nama penuh ya, dan pseudonym kalau ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Hajah Shima ya for this session dan juga British Publishing House for this invitation. It's such an honour, right? Baik, untuk pengenalan, nama diberi macam biasalah kan, nama diberi Muhammad Nazri bin Bajuri. Asal Johor Bahru, Johor, lahir dekat sana, membesar dekat sana sampai saya berusia dalam 25 tahun dan baru saya fly ke UK untuk sambung belajar. Dan selepas belajar saya balik Malaysia dan saya menetap di KL lah since. Alright. So berkenaan dengan keluarga pula, I think it's very important for me to also share about my family background. Okay, bismillah. So family besar. Kita orang 10 termasuk mak ayah, 10 orang. Saya anak yang ke-7 daripada 8 adik-beradik. 5 perempuan ke atas, yang 3 kat bawah semua lelaki, 3 Abdul. Okey, dan alhamdulillah semua yang atas-atas tu banyak bagi inspirasi dekat saya untuk menjadi orang yang hebat sebagai seorang manusia dan sebagai seorang profesional juga. Huge influence to me, 100%, no doubt. Especially my kakak lah. Diorang memang jenis yang rajin, high achievers. Saya dari kecil saya tengok, bestnya jadi orang yang dapat award banyak, at the same time humble. So that is such an eye-opening to me lah. So alhamdulillah for having, orang kata, dapat sisters yang macam tu. Mak ayah pula, walaupun kami bukan family yang orang kata kategori anak orang kaya ke tak, kami alhamdulillah cukup makan, cukup pakai. Tapi mak ayah sangat menekankan faktor pendidikan. Education is key. Walaupun masa tu kita orang makan, contoh makan ikan, satu ikan tu kita kongsi adik-beradik ramai. Kita memang tak biasa ambil satu ikan untuk seorang, tak. Kita kan ambil ikan, kita kongsi orang ramai. Tapi when it comes to beli buku pendidikan, buku latihan, mak abah tak pernah cakap no. Always yes. So, education is key and alhamdulillah sekarang family kita orang, because of that pendidikan tu lah banyak merubah nasib keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi keluarga yang sangat rapat, yang membantu antara satu sama lain tu adalah key kejayaan bagi Dr. Nazri. Betul, betul, alhamdulillah. Okay, so kalau ibu dan bapa tu apakah pekerjaan mereka baik. semasa tu? Ayah alhamdulillah sekarang dah pencen, dapat rehat kat rumah apa semua. Ayah sebelum ni bekerja sebagai one of the kerani lah dekat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, dan mak used to bekerja juga, tapi sebab family besar saya terpaksa berhenti kerja dan jaga anak kat rumah lah, full time housewife. But walaupun jaga anak kat rumah, tapi still ada bisnes menjahit, masak untuk tampung keluarga juga. Sekarang full time housewife lah, sama dengan ayah pencen, duduk kat rumah rehat. Pergi berjalan rehat. Dan anak-anak sudah berjaya seperti Dr. Nazri, masakan masih lagi perlu bertungkus lumus kan. Jadi key kejayaan anak-anak juga kerehatan kedua bapa kita di hujung-hujung masa mereka kan. Alright. Okay. How about bagaimana dengan ancestor ataupun ibu bapa kepada ibu bapa kita? This is interesting. Kita macam sebab especially my mum punya side. Sebab mak ni selalu cerita tentang macam mana arwah atuk jadi penjaga dekat Istana Johor dan sebagainya, dan pengalaman susah senang, ada parts yang perjuangan seorang yang menjaga istana. Itu jiwa sebagai pejuang itu bila diceritakan
kepada saya dapat rasakan that perasaan itu. Soalan berkenaan dengan saya punya ancestors, kata kalau dalam bahasa Melayunya apa tu, kita punya atuk nenek dan sebagainya. Okay, this is very interesting for me to share with you guys. Jiwa seorang pejuang tu saya dapat daripada mak saya dah rajin cerita. Mak ni jenis kata kita orang campur Bugis Jawa, dan atuk dia campur Bugis dan Jawa. So jiwa seorang pejuang dalam darah Bugis dan Jawa ni kuat juga ya. Dan arwah atuk dia mak rajin cerita lah, arwah atuk dulu dia penjaga dekat istana. Dan pada ketika itu ada perang Jepun dan sebagainya, and zaman tu bukan zaman yang mudah. So bila mak cerita dekat kita adik-beradik, kita dengar arwah atuk macam ni jaga sultan macam mana, ada ketika askar Jepun nak datang dan sebagainya, dan kita orang dan tengok arwah atuk is part of the team yang menyelamatkan kita punya sultan ketika itu. Itu jadi satu kebanggaan, dan at the same time jiwa seorang pejuang tu serap ke dalam jiwa kita orang adik-beradik. Yep. So that has been a great influence since kita orang membesar, dan sampai sekarang alhamdulillah adik-beradik memang jenis yang we are nice and we are fighters. Very good. Yeah. Okay, so we have that. Now let's start with you and your education background. Alright, okay, bismillah. Untuk education background pula, macam saya dah cakap awal tadi, kami bukan daripada family yang well educated. One of the reasons was sebab faktor kemiskinan keluarga daripada atuk nenek lagi sebelum itu. Dan kalau diikutkan contoh mak saya sekolah sampai darjah 6, right? Dan ayah alhamdulillah SPM. Tapi kami tak ada background ataupun pendedahan dalam konteks sampai ke universiti. Itu parents kami lah. Tapi alhamdulillah mak ayah jenis yang mereka tahu the main factor untuk merubah nasib keluarga adalah pendidikan, education. And since memang sejak daripada kecil lagi kami tak dihantar tuition, tapi mak ayah kat rumah ajar kita orang, galakkan ya dalam konteks cabaran tu tak sangat. Mak abah tak pernah bagi tahu suruh saya Nazri pergi buat kerja, tak. Dia biasanya akan suruh saya stop daripada buat kerja sebab saya jenis memang daripada kecil saya rajin. Saya rajin sebab kakak-kakak saya memang sangat rajin. 5 orang kakak ni semua rajin. Bila saya tengok ada orang rajin, saya jenis inspired dan saya takkan stop daripada buat kerja. So instead my parents akan suruh berhenti, boleh tak? Dia panggil Mo'i kat rumah. Mo'i boleh tak rehat? Kau asyik buat kerja je. Buat kerja dekat dalam kereta, saya tulis note, baca notes dalam kereta sambil makan saya baca notes. Buat notes. Right, so education daripada kecil, alhamdulillah lah that behaviour tu telah diterapkan. So dalam konteks kecemerlangan pendidikan tu bermula awal alhamdulillah. Daripada sekolah rendah, kita UPSR alhamdulillah 5A, ketua pengawas dulu juga, atlet sekolah juga. Lepas tu masuk sekolah menengah, dapat masuk asrama penuh, MRSM. Then result SPM okey alhamdulillah, tapi tak cemerlang sangat. Saya nak sambung medik. Tapi masa tu saya punya English kurang hebat, kurang bagus. Saya tak lepas. English memang antara faktor penghalang terbesar dalam saya punya perjuangan jadi seorang yang profesional. Background kami tak membesar dalam English background. English wasn't really our language. Tapi kita tahu English adalah bahasa ilmu, right? So kalau nak betul-betul berjaya, kena terror bahasa Inggeris. So ketika itu saya tanamkan perasaan ataupun vision dan mission, saya kena sambung keluar negara yang bercakap bahasa Inggeris to really master my language, my English. So alhamdulillah tak dapat pergi ke luar negara masa degree, tapi PhD saya dapat sambung ke Oxford University lah. So perjuangan itu jauh, lambat, tapi alhamdulillah eventually saya dapat. Saya daripada UTM Skudai first class untuk degree dalam bidang biomedical engineering, dan masters sama juga bidang tapi dalam computational biomechanics. PhD baru computational mechanobiology di Oxford University, dan saya nak ucapkan terima kasih juga dekat Besar Agung sebab menaja saya punya tajaan ketika di Oxford untuk buat PhD saya. So terima kasih banyak Besar Agung.